Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di negeri ini termasuk di luar bandar. Langkah itu dapat memastikan kesihatan penduduk pada tahap Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri yang juga Exco Kesihatan Negeri Dato' Insinyur Edward Yong Oi Fah berkata kualiti tersebut selaras perubahan masa dan pertambahan populasi serta cabaran penyakit kronik yang memerlukan sistem rangkaian penjagaan kesihatan dan kaedah teknologi baharu yang boleh dinikmati semua lapisan masyarakat. Ministry of Health has keep planning for every 5 years plan, 10 years plan, to way to set up the hospital, klinik kesihatan, desa klinik, all this sort of thing. Yeah. We do have it, and then furthermore, I think the Ministry of Health also increase the manpower. Dato' Edward ditemui media selepas merasmikan persidangan kesihatan awam serantau kali kedua dan Kolegium Kesihatan Awam kali ke-11 Jabatan Kesihatan Negeri Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Tema persidangan ini inovasi dan transformasi kesihatan awam serantau pada masa depan. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata sistem penjagaan perkhidmatan kesihatan negeri kini perlu berubah dan tidak boleh lagi bergantung dengan sistem sedia ada. Katanya pertambahan bilangan doktor pakar dan teknologi perubatan baharu sahaja tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan penglibatan semua pihak dalam mencegah pelbagai jenis penyakit, sama ada penyakit berjangkit atau penyakit tidak berjangkit. Health is in our own hands. It shouldn't be in the hands of the Ministry of Health. We will promote and we will try to prevent disease, but the curative part, which is the treatment part, is actually very expensive. And if we continue to just look at the treatment part, we will not be able to sustain whatever we are giving to the people of Sabah at the moment. Mengenai inovasi dalam kesihatan, Datuk Dr. Christina Rundi berkata pihaknya berharap dapat memperkenalkan pendaftaran dan temujanji pesakit secara dalam talian dan mendapatkan lebih banyak peralatan perubatan moden. Jawatankuasa Pusat Pemindahan Mangsa Bencana dan Pusat Kawalan Operasi Bencana Kudat memberi tumpuan kepada usaha menyediakan makanan harian dan penjagaan kesihatan kepada 239 penduduk terlibat dalam kebakaran yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Persatuan Ibu Tunggal Kudat sejak 4 hari lalu. Penduduk berkenaan merupakan sebahagian daripada 443 penduduk kampung pantai Bahagia Kudat yang terlibat dalam kejadian kebakaran pada Sabtu lepas. Menurut penyelaras Pusat Kawalan Operasi Bencana Kudat, Bani Irman Matin, pihaknya menyediakan makanan bermasak dan makanan mentah setiap hari bagi penduduk di pusat tersebut, termasuk 204 penduduk yang tinggal di tempat lain. Pejabat Kesihatan Kawasan Kudat telah datang ke sini mengambil sampel air dan memberi suntikan kepada jawatan kuasa masakan, suntikan tifoid untuk persediaan keselamatan penyediaan makanan. Di samping itu pihak kesehatan dan hospital juga ada turun padang dan telah membuka kaunter untuk memberi rawatan kepada mangsa-mangsa. Penduduk terlibat di pusat ini turut disediakan bilik tidur mudah alih, tilam serta bekalan makanan. Selain Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, 8 agensi lain juga turut membantu memantau penduduk terlibat seperti Jabatan Kesihatan Sabah, Angkatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Lembaga Bandaran Kudat, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan pihak polis. Bani turut melahirkan penghargaan kepada agensi dan badan bukan kerajaan NGO yang turun padang membantu meringankan beban penduduk dengan memberikan pelbagai sumbangan. Golongan pelajar dan universiti awam memerlukan sokongan dan penglibatan pihak industri untuk memberi pendedahan mengenai potensi pelbagai bidang termasuk minyak dan gas yang boleh diceburi pelajar selepas tamat pengajian. Sehubungan itu, Universiti Malaysia Sabah UMS menjalin kerjasama dengan Repsol Oil and Gas Malaysia Limited bagi melaksana program berkaitan bidang minyak dan gas kepada pelajar tahun 1 Fakulti Kejuruteraan dan pelajar diploma Kejuruteraan Minyak dan Gas Timor Leste di UMS.
Timbalan Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Syahril Yusof menyatakan kerjasama tersebut diadakan sejak tahun 2014. Kerjasama yang baik di mana industri yang ada datang membantu universiti menyediakan satu program atau platform di mana pendedahan kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar tahun 1 berkenaan industri minyak khususnya. Profesor Dr. Syahril Yusof berkata demikian kepada media selepas mewakili Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Harun Abdullah merasmikan seminar pengenalan kepada industri minyak dan gas huluan di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengurus Bahagian Sumber Manusia Repsol Oil and Gas Malaysia Limited, So Meili berkata, kerjasama yang dibuat bersama UMS akan diteruskan bagi melahirkan lebih ramai pakar dalam industri minyak dan gas negara. We work very closely with UMS to tap into the young talents. So this is an ongoing effort and commitment from Repsol, and we would like to see that this effort will continue, and we will build a thicker layer of young talents to join the industry. Pada tahun ini, 11 pelajar telah menerima beasiswa daripada syarikat berkenaan bagi melanjutkan pengajian berkaitan minyak dan gas di UMS. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.